Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah yang melibatkan tajuk masa dan waktu di muka surat 167 dalam buku teks matematik tahun 4. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 1. Jarjit dan keluarganya menaiki feri dari Kuala Perlis ke Langkawi pada jam 13.30. Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Okey, kita baca lagi sekali. Jarjit dan keluarganya menaiki feri dari Kuala Perlis ke Langkawi pada jam 13.30. Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Okey, soalan nombor 1 ni, kamu kena tukar 13.30 ni kepada sistem 12 jam. Yang ini dalam sistem 24 jam. Kamu kena tukar kepada sistem 12 jam. Okey, untuk soalan nombor 1 ni, kamu kena tukar jam 13.30 kepada sistem 12 jam. Untuk yang ini, cikgu akan lukiskan jam. Okey, 12, 6, 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, yang ini kita buat palang. 13 ini adalah jam. 30 ni minit. Okey, sekarang 30 minit ini jangan usik. Kamu kena tukar 13 jam. Untuk tukar kepada sistem 12 jam, kita tengok nombor depan je. 13. Okey. Dalam sistem 24 jam, selepas 12 ini, pukul 1 ni, kita tulis 13. Pukul 2, 14. Pukul 3, 15. Yang ini 16 dan seterusnya. Okey, 13 adalah 1. Jadi 13 ini adalah 1. Letak titik bertindih. 2 titik. Okey, jangan letak 1 titik. 2 titik, 30. Okey, kalau 13, 14, 15, 16 itu adalah PM. Tulis PM. 13.30 adalah 1.30 PM, iaitu 1.30 petang. Ingat murid-murid, jangan tulis macam ni. Okey, yang ini salah sebab 1 titik. Untuk jam, 2 titik. Yang ini baru betul. Okey. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Jadual kerja kajian sejarah oleh sekumpulan murid tahun 4 intelek adalah seperti yang dipaparkan di sebelah. Kajian tersebut disiapkan dalam tempoh 5 minggu. Berapakah tempoh menulis laporan? Kita baca balik. Jadual kerja kajian sejarah oleh sekumpulan murid tahun 4 intelek adalah seperti yang dipaparkan di sebelah. Kajian tersebut disiapkan dalam tempoh 5 minggu. Berapakah tempoh
menulis laporan. Okey, untuk soalan nombor 2 ni, kamu kena rujuk jadual ni. Jadual kerja kajian sejarah. Perkara, perbincangan dan agihan tugas selama 3 hari. Untuk cari maklumat, 2 minggu 6 hari. Untuk tulis laporan, kamu kena cari. Okey? Berapakah tempoh menulis laporan? Untuk siapkan kajian ini, jumlah tempohnya adalah 5 minggu. Daripada 5 minggu ni, untuk perbincangan dan agihan tugas selama 3 hari. Untuk cari maklumat, 2 minggu 6 hari. Bagi tempohnya untuk tulis laporan. Bagi tempoh. Bagi bermaksud kena buat operasi tolak. Jumlah tempoh 5 minggu, tolak dengan yang ini dan yang ini, kamu akan dapat tempoh untuk tulis laporan. Jadi untuk soalan nombor 2 ni, kita kena buat operasi tolak. 5 minggu tolak 3 hari. Okey? Yang ni. 3 hari tolak dengan yang ini. 2 minggu 6 hari. Okey? Jumlah tempoh 5 minggu tolak dengan 3 hari, tolak dengan 2 minggu 6 hari, kamu akan dapat jawapan untuk yang ini. Okey. Minggu, hari, minggu, hari. Untuk soalan macam ni, kita buat jadual T. Okey. Untuk minggu, M. Untuk hari, H. Okey. Sekarang, ambil yang ini, tolak dengan yang ini, dapat jawapan, tolak dengan yang ini. Okey. 5 minggu. Okey. Minggu kan? 5 dekat minggu. Okey. Dekat sini, tak ada hari kan? Jadi dekat sini, sifar. Tolak dengan 3 hari. 3 hari. Dekat sini. Sini, sifar. Operasi tolak. Okey. Sifar tolak 3. Pinjam dari sebelah. Pinjam 1. Tapi, jangan tulis dekat sini. Pinjam 1, tulis dekat sini. 1. Potong 5, tulis 4. 1 ni, 1 adalah 1 minggu. Yang ini, sifar ni, hari. Jadi 1 minggu ni, kena tukar dulu kepada hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. 7 tambah sifar. 7 tambah sifar dapat 7. Jadi, potong sifar ni, tulis 7. 7 tolak 3. 4. 4 tolak sifar. 4. Yang ini, tolak dengan yang ini. 2 minggu 6 hari. 2 minggu dekat sini. 2 minggu 6 hari. 6 hari. Tolak. Okey. 2 garis. 4 tolak 6. Sama macam tadi, pinjam 1 minggu. Okey, pinjam 1 lah. Tulis dekat sini. 1 minggu. Potong 4, tulis 3. 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey. 7 hari tambah dengan 4 hari. 7
tambah 4. 7 tambah 4. 8, 9, 10, 11. Jadi, potong 4 ni, tulis 11. 11 tolak 6. 5. 3 tolak 2. 1. Jawapannya 1 minggu 5 hari. 1 minggu 5 hari. Jadi, berapakah tempoh menulis laporan? Jadi, tempoh untuk menulis laporan adalah 1 minggu 5 hari. Untuk yang ini, tulis laporan 1 minggu 5 hari. Okey, murid-murid. Dekat sini, jangan buat silap. Pinjam 1 kan? 1 adalah 1 minggu. Dari rumah minggu. Jadi 1 minggu ni mesti kena tukar jadi hari. Sebab sifat ni dekat rumah hari. Ini rumah minggu, ini rumah hari. Bila pinjam 1 je, 1 minggu mesti kena tukar jadi 7 hari. 7 tambah sifat dapat 7. Yang ini pun sama. 1 minggu sama dengan 7 hari. 7 tambah 4, 11. Jadi, jangan buat silap dekat sini. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Sebuah syarikat membina 3 buah projek perumahan seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Hitung tempoh semua projek disiapkan. Kita baca lagi sekali. Sebuah syarikat membina 3 buah projek perumahan seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Hitung tempoh semua projek disiapkan. Tengok jadual ini. Projek perumahan syarikat pembinaan indah. Projek Taman A, tempohnya 3 tahun 10 bulan. Taman B, 3 tahun 2 bulan. Taman C, 3 tahun 1 bulan. Hitung tempoh semua projek disiapkan. Semua projek. Kamu kena hitung tempoh untuk semua projek. Jadi kamu kena cari jumlah tempoh. Hitung tempoh semua projek disiapkan. Kamu kena cari jumlah tempoh. Sebab soalannya semua projek. Yang ini, yang ini, yang ini. Kamu kena jumlahkan yang ini. Untuk jumlahkan, kita kena buat operasi tambah. Yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini. Tengok. Hitung tempoh semua projek disiapkan. Okey, semua projek. Yang inilah, okey, semua. Jadi, untuk soalan nombor 3 ni, kita tulis dulu ayat matematik. 3 tahun 10 bulan. Tambah dengan 3 tahun 2 bulan. Tambah dengan 3 tahun 1 bulan. Okey. Kita kena buat operasi tambah sebab semua projek. Okey. Tahun, bulan, tahun, bulan, tahun, bulan. Lukis jadual T. Okey, lukis jadual T. Untuk tahun, T. Untuk bulan, B. 3 tahun 10 bulan, tambah dulu dengan 3 tahun 2 bulan. Okey? Buat yang ni dulu.
tulis 3 tahun 10 bulan. 10 bulan. 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Operasi tambah. Sifar tambah 2. 2. 1 dekat sini. 3 tambah 3. 6. Yang ini tambah dengan yang ini. 3 tahun 1 bulan. Okey, tambah. 2 tambah 1. 3. 1 dekat sini. 6 tambah 3. 9. Okey. Yang ini bukan jawapan terakhir. Sebab dekat rumah bulan ini sudah lebih berbanding dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, dekat sini sudah lebih kan? Kena buat operasi tolak. Tolak dengan 12 bulan. Bila tolak dengan 12 bulan, sini kena tambah 1. Tolak 12 tambah 1. Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey. 3 tolak 2. 1. 1 tolak 1. Sifar. 9 tambah 1. 10. Jadi jawapannya 10 tahun 1 bulan. 10 tahun 1 bulan. Okey. Hitung tempoh semua projek disiapkan. Tempoh semua projek disiapkan ialah 10 tahun 1 bulan. Ingat murid-murid, dekat sini mesti kena buat operasi tolak sebab 13 ni sudah lebih berbanding dengan 12 bulan. Jadi, mesti kena buat operasi tolak. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 4 ini, kamu tengok sampai habis dulu, bagi fahamkan dulu, lepas tu baru buat soalan nombor 4. Ibu Hairi bekerja selama 8 jam 30 minit setiap hari. Kira tempoh dalam jam dan minit, ibunya bekerja selama 20 hari. Okey, kita baca lagi sekali. Ibu Hairi bekerja selama 8 jam 30 minit setiap hari. Kira tempoh dalam jam dan minit, ibunya bekerja selama 20 hari. Okey. Soalan nombor 4 ini, untuk tiap 1 hari, Ibu Hairi bekerja selama 8 jam 30 minit. Untuk 1 hari, ibunya bekerja selama 8 jam 30 minit. Okey. Soalannya, kira tempoh dalam jam dan minit, ibunya bekerja selama 20 hari. Untuk 1 hari, 8 jam 30 minit. Untuk 20 hari, bekerja selama berapa jam? Berapa minit? Jadi, inilah kamu kena cari untuk soalan nombor 4. Untuk 1 hari, 8 jam 30 minit. Untuk 20 hari, bekerja selama berapa jam? Berapa minit? Okey. 1 hari, 8 jam 30 minit. Kalau 20 hari, lagi banyak kan? Okey? 1 hari, 8 jam 30 minit. Kalau 2 hari, tambah lagi 8 jam 30 minit.
Kalau 3 hari, tambah lagi 8 jam 30 minit. Kalau 4 hari, tambah lagi 8 jam 30 minit. Kalau 5 hari, tambah lagi 8 jam 30 minit. Iaitu tambah berulang-ulang sampai 20 hari. Ingat, kalau kita buat tambah berulang-ulang, kertas ini pun takkan cukup tempat. Jadi, untuk soalan nombor 4 ini, kita kena buat operasi darab. Sebab, tambah berulang-ulang adalah operasi darab. Operasi darab adalah tambah berulang-ulang. Untuk soalan nombor 4 ini, kamu kena ambil yang ini. Darab dengan 20, kamu akan dapat yang ini. Sekarang, kita tulis ayat matematik. 8 jam 30 minit darab dengan 20. Okey? Kira tempoh dalam jam dan minit. Jawapan dalam jam, minit. Jam, minit, jam, minit. Lukis jadual T. Untuk jam, J. Untuk minit, M. Okey. 8 jam 30 minit. 8 jam 30 minit. Darab dengan 20. Okey. 30 darab 20. Kamu tengok. 3 darab 2. 3 kali 2. Sifar 2. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Ada 2 sifar. Tulis 2 sifar. Okey. 8 kali 20. Tengok 8 dan 2. 8 kali 2, 16. 8 kali 2, 16. 1 sifar. 1 sifar. Okey. Yang ini bukan jawapan terakhir. Sebab 600 minit sudah lebih berbanding dengan 60 minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Dekat sini mesti kurang berbanding dengan 60 minit. Sekarang sudah lebih berbanding dengan 60 minit kan? Kena tolak dengan 60 kan? Kalau kita tolak dengan 60, kamu akan dapat 540. Kalau dapat 540, kena buat tolak lagi. Okey, tolak lagi dengan 60. Kamu kena buat tolak berulang-ulang. Daripada buat tolak berulang-ulang, kita buat operasi bahagi. Sebab tolak berulang adalah operasi bahagi. Jadi untuk bahagian yang ini, 600 minit kamu tukar kepada jam. Okey. Jam kepada minit. Okey, jam kepada minit darab 60. Minit kepada jam bahagi 60. Okey. Rumah minit. Keluarkan 600 minit, tukar kepada jam. Minit kepada jam bahagi 60. Okey, keluarkan yang ni. 600 minit bahagi 60
tukar kepada jam. Okey, 600 bahagi 60. Tengok sifir 60. Okey, untuk sifir 60, kamu ingat sifir 6. Okey, 6, 60, 12, 120. Macam tu. Okey, 600 kan? 10 kali 60, 600. Jadi dekat sini, 10. 10 kali 60, 600. 10 jam, 600 minit. Ambil yang ini dan yang ini. Okey. 600 minit tolak dekat rumah minit. Kalau dekat sini tolak, dekat sini kena buat tambah. Tambah dengan 10 jam. Okey. Dekat sini, rumah minit tolak 600 minit. Dekat sini, buat operasi tolak. Dekat sini, kamu kena buat tambah 10. Okey, tambah 10 jam. Rumah jam kan? Tambah dengan 10. Ingat, sini tolak, sini tambah. Sifar, sifar, 6 tolak 6, sifar. Okey, tambah. Sifar tambah sifar, sifar. 6 tambah 1, 7. 1 dekat sini. Dapat 170 jam, sifar minit. 170 jam, sifar minit. Satu hari bekerja selama 8 jam 30 minit. Untuk 20 hari, 170 jam, sifar minit. Jadi, ibunya bekerja selama, okey, ibunya bekerja selama 170 jam untuk 20 hari. Ingat murid-murid, dekat sini, kalau kamu buat operasi tolak dengan 60, kamu kena buat operasi tolak berulang-ulang. Daripada buat operasi tolak berulang-ulang, kita buat bahagi. Bahagi, tambah. Lagi satu, tambah berulang adalah operasi darab. Sebab itu untuk soalan nombor 4 ini, kita buat darab. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Untuk soalan nombor 5 pun, kamu tengok sampai habis dulu, fahamkan dulu, lepas tu baru jawab. Okey? Sekarang kamu tengok dulu. Nita dan Chin ditugaskan selama 32 hari ke 3 buah negara ASEAN. Kita selesaikan dulu soalan A. Berapakah minggu dan hari mereka berada di Filipina? Okey. Nita dan Chin telah pergi ke 3 buah negara ASEAN, iaitu Kemboja, Brunei, Filipina. Mereka pergi selama 32 hari. Jumlah harinya adalah 32 hari. Daripada 32 hari ini, ke Kemboja selama 11 hari. Brunei, 1 minggu 3 hari. Baki hari di Filipina. Jadi sekarang, kamu kena cari baki hari di Filipina, iaitu dalam minggu dan hari. Berapakah minggu dan hari mereka berada di Filipina? Untuk cari baki, kita kena buat operasi tolak. Jumlah hari, tolak dengan yang ini dan yang ini, kita akan dapat baki hari di Filipina. Okey, jawapan itu kamu kena tulis dalam minggu dan hari. Okey. Untuk soalan nombor 5 ni, untuk soalan A, kita kena buat operasi tolak. 32 hari tolak dengan 11 hari tolak dengan 1 minggu 3 hari. Jawapan dalam minggu dan hari. Minggu, hari. Okey.
Yang ini hari, hari, minggu, hari, minggu, hari. Okey, untuk soalan ini, untuk memudahkan pengiraan kita, kita tukar dulu yang ini dan yang ini kepada minggu dan hari. Okey, hari kepada minggu. Tengok yang ini. Hari kepada minggu, hari kepada minggu. Jadi, untuk tukar hari kepada minggu, kamu kena ingat satu perkara asas. Satu minggu sama dengan 7 hari. Minggu tukar kepada hari, darab 7. Hari kepada minggu bahagi 7. Okey, sekarang kena keluarkan yang ini. Keluarkan yang ini, tukar kepada minggu dan hari. Okey, hari kepada minggu bahagi 7. 32 hari kena tukar kepada minggu dan hari kan? Okey, hari kepada minggu bahagi 7. Hari kepada minggu bahagi 7. Jadi 32 bahagi 7. Okey, kena buat operasi bahagi. 32 bahagi 7. Sifar 7. 4 kali 7, 28. Ambil yang ni. 4 kali 7, 28. Tolak garis. 2 tolak 8. Pinjam dari sebelah. 12. Sini 2. 12 tolak 8, 4. 2 tolak 2, sifar. Okey. Yang atas ini akan jadi minggu. Baki ini akan jadi hari. Jadi 4 minggu, 4 hari. Okey. Sekarang kena keluarkan yang ini, tukar kepada minggu dan hari. 11 hari tukar kepada minggu dan hari. Okey. Hari kepada minggu bahagi 7. Jadi 11 bahagi 7. Kena buat operasi bahagi. 11, sini 7. Okey. Sifar 7. 1 kali 7, 7. 1 kali 7, 7. Okey. Pinjam 11. Sini sifar. 11 tolak 7. 4. Sini sifar. Yang atas ni minggu. Yang ini hari. Jadi 11 hari ni sama dengan 1 minggu, 4 hari. Okey. Sekarang kena tulis ayat matematik yang baru. Yang ini sama dengan 4 minggu, 4 hari. Okey. Untuk soalan A ni, tulis ayat matematik baru. 4 minggu, 4 hari. 4 hari tolak dengan yang ini kan? Yang ini sama dengan 1 minggu, 4 hari. 1 minggu, 4 hari. Tolak dengan 1 minggu, 3 hari. 1 minggu, 3 hari. Jawapan dalam minggu dan hari. Minggu, hari.
Okey. Kita kena selesaikan yang ni. Minggu, hari. Minggu, hari. Minggu, hari. Minggu, hari. Kita lukis jadual T. Untuk minggu, M. Untuk hari, H. Ambil yang ini, tolak dengan yang ini, dapat jawapan, tolak dengan yang ini. 4 minggu, 4 hari. 4 minggu, 4 hari. Tolak dengan 1 minggu, 4 hari. 1 minggu, 4 hari. Okey. 4 tolak 4. Sifar. 4 tolak 1. 3. Yang ini tolak dengan yang ini. 1 minggu, 3 hari. Okey. Tolak. Sifar tolak 3. Pinjam dari sebelah. Tapi yang ini rumah hari, yang ini rumah minggu. Kena pinjam 1 minggu. Pinjam 1, tulis dekat sini. Okey, jangan tulis dekat sini. Dah pinjam 1, tinggal lagi 2. Okey, pinjam 1 kan? Pinjam 1, 1 adalah 1 minggu. Okey, 1 minggu kena tukar kepada hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Sekarang 7 hari tambah dengan sifar. 7 tambah sifar. Dapat 7 kan? Potong sifar, tulis 7. 7 tolak 3. 4. 2 tolak 1. 1. Jadi jawapannya 1 minggu, 4 hari. 1 minggu, 4 hari. Jadi, berapakah minggu dan hari mereka berada di Filipina? Filipina, 1 minggu, 4 hari. Yang ini adalah 1 minggu, 4 hari. Okey, murid-murid. Untuk soalan A ni, kita kena buat operasi tolak. Tukar dulu yang ini kepada minggu dan hari. 11 hari. Tukar dulu kepada minggu dan hari. Lepas tu tulis balik ayat matematik baru. Baru buat penyelesaian. Okey. Cikgu tukar dulu kepada minggu dan hari untuk memudahkan pengiraan. Sebenarnya, yang ini terus boleh buat jadual T dan buat penyelesaian. Tapi penyelesaian itu agak rumit sikit. Sebab itu cikgu tukar dulu kepada minggu dan hari. Minggu dan hari. Okey, tukar dulu. Lepas tu baru buat penyelesaian. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan B. Hitung beza tempoh dalam hari mereka berada di Kemboja dan Brunei. Hitung beza. Beza bermaksud kena buat operasi tolak. Kalau baki pun sama. Kena buat operasi tolak. Hitung beza tempoh dalam hari mereka berada di Kemboja dan Brunei. Kamu kena cari beza antara Kemboja dan Brunei. Beza antara 11 hari dengan 1 minggu 3 hari. Jadi untuk soalan B ni, kamu kena ambil 11 hari, tolak dengan 1 minggu 3 hari, jawapan dalam hari. Untuk soalan 5B ni, kita tulis dulu ayat matematik. 11 hari tolak dengan 1 minggu 3 hari. Jawapan dalam hari. Okey. Untuk soalan B ni, untuk memudahkan pengiraan kita, kita rujuk balik soalan A tadi. Okey. Soalan A tadi, 11 hari sama dengan 1 minggu 4 hari. Jadi sekarang,
kamu tukar siap-siap. 11 hari, tukar jadi minggu dan hari. 1 minggu, 4 hari. Okey. Yang ini, tukar jadi 1 minggu, 4 hari. Tolak dengan 1 minggu, 3 hari. Jawapan dalam hari. Okey. Minggu, hari, minggu, hari, hari. Lukis jadual T. Untuk minggu, M. Untuk hari, H. 1 minggu, 4 hari. 1 minggu, 4 hari. Tolak dengan 1 minggu, 3 hari. 1 minggu, 3 hari. Tolak. Garis. 4 tolak 3. 1. 1 tolak 1. Sifar. Dapat jawapan sifar minggu, 1 hari. Sifar minggu ni tak perlu tulis. Jawapannya 1 hari. 1 hari. Okey. Jadi, beza tempoh dalam hari mereka berada di Kemboja dan Brunei ialah 1 hari. Jadi murid-murid, untuk soalan nombor 5 ni, kamu tengok sampai habis dulu. Fahamkan dulu, lepas tu baru jawab. Okey? Kamu jangan buat sama-sama dengan cikgu. Okey? Kamu tengok sampai habis. Fahamkan dulu, lepas tu baru jawab. Okey. Sekarang, kita pergi kepada soalan nombor 6. Pembinaan sebuah kompleks perniagaan sebanyak 5 peringkat mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. Setiap peringkat pembinaan mengambil masa yang sama. Berapakah tempoh dalam bulan bagi satu peringkat pembinaan? Kalau tak faham, mesti kena baca balik. Pembinaan sebuah kompleks perniagaan sebanyak 5 peringkat mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. Setiap peringkat pembinaan mengambil masa yang sama. Berapakah tempoh dalam bulan bagi satu peringkat pembinaan? Okey. Soalan nombor 6 ni, untuk membina 5 peringkat kompleks perniagaan mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. 5 peringkat mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. Okey. 5 peringkat mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. Okey. Setiap peringkat pembinaan mengambil masa yang sama. Setiap peringkat mengambil masa yang sama. Berapakah tempoh dalam bulan bagi satu peringkat pembinaan? 5 peringkat, 4 tahun 7 bulan. Satu peringkat mengambil masa berapa lama? Okey, mengambil masa berapa lama? Jadi, inilah kamu kena cari untuk soalan nombor 6. 5 peringkat, nombor besar jadi nombor kecil. Untuk menukar nombor besar menjadi nombor kecil, kita boleh buat 2 operasi. 1, operasi tolak. 1 lagi, operasi bahagi. 5 jadi 1, kena buat tolak berulang. 5 jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1.
Daripada buat tolak berulang, kita buat operasi bahagi. Okey, lagi satu. 5 peringkat sama dengan 4 tahun 7 bulan kan? Kita kena cari untuk satu peringkat. Kalau nak cari untuk satu peringkat, 5 peringkat ni kena pecah kepada 5 bahagian. Okey, 1, 1, 1, 1, 1. 5 pecah kepada 5 bahagian. Dibahagi secara sama rata kepada 5 bahagian. Kalau 5 ni dibahagi kepada 5 bahagian, yang ini pun dibahagi kepada 5 bahagian. Jadi untuk soalan nombor 6 ni, kita kena buat operasi bahagi. Untuk cari bagi satu peringkat ni, kamu kena ambil yang ini. Jumlah masa kena bahagi dengan 5. Kita akan dapat untuk satu bahagian. Okey, untuk satu peringkat. Jadi untuk soalan nombor 6 ni, kita tulis dulu ayat matematik. Okey, 4 tahun 7 bulan bahagi 5. 4 tahun 7 bulan bahagi 5. Jawapan dalam, okey, berapakah tempoh dalam bulan? Jawapan dalam bulan. Jadi, inilah ayat matematik untuk soalan nombor 6. Kamu kena selesaikan operasi bahagi. Okey. 4 tahun 7 bulan bahagi 5. Jawapan dalam bulan. Tahun, bulan, bulan. Okey. Tahun dengan bulan lain-lain kan? 7 bulan dah sama dengan bulan. Jadi untuk soalan ini, untuk memudahkan pengiraan kita, kita tukar dulu 4 tahun menjadi bulan. Tukar dulu 4 tahun menjadi bulan. Okey. Untuk menukar tahun kepada bulan, kamu kena tahu satu perkara asas, iaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Tahun tukar kepada bulan, darab dengan 12. Bulan tukar kepada tahun, bahagi 12. Sekarang 4 tahun kena tukar jadi bulan. Tahun kepada bulan, darab 12. Okey, 4 tahun yang ini kena tukar kepada bulan kan? Okey, tahun kepada bulan, darab dengan 12. Jadi 4 ini darab 12. 4 kali 12 ataupun 12 kali 4. Sifir 4 ataupun sifir 12. Kalau tak tahu sifir 12, kita buat bentuk lazim. 12 kali 4. 2 kali 4, 8. 1 kali 4, 4. Jadi 4 tahun sama dengan 48 bulan. 48 bulan tambah dengan 7 bulan. Okey. 48 bulan tambah dengan 7 bulan. 48 tambah 7. 48 tambah 7, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55. 55 bulan. Jadi, jumlah yang ini dah tukar jadi bulan. 55 bulan. Sekarang, yang ini bahagi 5. Tulis 55 bulan bahagi 5. Jawapan dalam bulan. Okey, sekarang buat operasi bahagi. 55 bahagi 5. 55 bahagi 5. Sifar 5. 1 kali 5. 5. Tolak garis. 5 tolak 5. Sifar. Turunkan 5. Okey. 1 kali 5. 5. Sifar. Tolak 2 garis. 5 tolak 5. Sifar. Sifar tolak sifar. Sifar. Jadi jawapannya 11 bulan. Okey. Berapakah tempoh dalam bulan bagi satu peringkat pembinaan? Untuk satu peringkat mengambil masa 11 bulan. Jadi yang ini 11 bulan. Jadi tiap satu peringkat mengambil masa 11 bulan. Okey murid-murid, untuk soalan ini kamu kena buat operasi bahagi sebab 5 peringkat menjadi 1 peringkat. Okey murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 167. Kalau murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Kalau dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.